Salam sejahtera. Semenjak merdeka hingga ke tahun 2018, Kerajaan UMNO memerintah. Mula-mula Kerajaan UMNO Perikatan, kemudian Kerajaan UMNO Barisan. Dan pada tahun 2018, mereka kata Kerajaan Barisan Nasional ni merosakkan negara, merosakkan perpaduan kaum, rasuah, curi duit rakyat, pemimpin-pemimpin UMNO dikata lanon, penyamun, perompak. Maka tahun 2018, Kerajaan Barisan Nasional tumbang. Dijatuhkan kerana Kerajaan Barisan Nasional ni tidak sesuai, tidak bagus. Kerajaan Barisan Nasional ni kerja dia mencuri, merompak. Lanon, kata Mahathir. Jadi, kita buang Kerajaan Barisan Nasional. Kita tumbangkan Kerajaan Barisan Nasional kerana banyak kesalahan, kegagalan dan kelemahan kerajaan. Kerajaan gagal. Gagal dari sebe-sebi. Termasuk mengurus negara dengan tidak betul, tidak menjaga perpaduan kaum dan macam-macam lagi. So apabila kita buang Kerajaan Barisan Nasional yang sudah tidak boleh pakai pada tahun 2018, naik Kerajaan Pakatan Harapan. 22 tahun kemudian kita kata Kerajaan Pakatan Harapan pun gagal. Kerajaan gagal. Kerajaan yang banyak salah guna kuasa, terlibat rasuah dan macam-macam lagi. Jadi bermaknanya ringkas cerita Kerajaan Pakatan Harapan sama dengan Kerajaan Barisan Nasional. 2 kali 5. Jadi kita buang juga kerajaan yang tak elok, kerajaan yang gagal. Naik Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Tak berapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, kita kata kerajaan ni juga kerajaan gagal. Oleh kerana kerajaan gagal, maka kena singkir Perdana Menteri, kena buang Kerajaan Perikatan Nasional dan tukar kepada Kerajaan Barisan Nasional semula. Kembali ke Kerajaan Barisan Nasional. Jadi hari ini, orang macam Muhammad Hassan ataupun Tok Mat kata kerajaan ni juga kerajaan gagal. Kerajaan Barisan Nasional gagal, menteri kabinet di dalam kerajaan yang sekarang ni tak pandai, tak buat kerja, tidur dan macam-macam lagi. Tapi Mahathir Khalid menentang. Mahathir Khalid kata itu fitnah. Sekira betul macam Tok Mat kata, kerajaan sekarang ni lemah, kerajaan ni gagal, sama macam Kerajaan Barisan Nasional dulu, semasa Najib, Kerajaan Pakatan Harapan, semasa Mahathir, Kerajaan Perikatan Nasional, semasa Muhyiddin, dan kerajaan sekarang, Kerajaan Barisan Nasional sekali lagi, di bawah Ismail Sabri Yaakob, juga gagal, juga tak sesuai, juga perlu dibuang. Jadi macam mana nak kembali ke pengundi dan nak minta mandat baru dari pengundi sekiranya kerajaan yang sama. Sekira nak adakan pilihan raya yang ke-15, sekira nak beri mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan baru, buktikan dulu yang kerajaan sekarang ni, Kerajaan Barisan Nasional UMNO ini yang dipimpin oleh Ismail Sabri, kerajaan yang bagus, kerajaan yang pandai, kerajaan yang pandai buat kerja dan sebagainya. Sekiranya we are offering the same old thing, bermaknanya the same shit different day, buat apa pengundi nak pilih kerajaan sekarang? Prove that this government can work. Prove that this government is good. Jadi tak sampai berapa bulan, apa yang kerajaan ni telah buat? Rancangan banyak. Memanglah. Plan ini, plan itu dan sebagainya. But you have not implemented. Cuma satu saja yang kerajaan ni buat boleh dianggap sebagai mungkin lebih sikit banding dengan kerajaan lain ialah EPF.
Kerajaan setuju nak bagi orang ambil keluar duit EPF mereka. Tapi duit EPF tu bukan duit kerajaan. Bukan sumbangan kerajaan. Sebab apa nak terima kasih kepada kerajaan? Ini kejayaan kerajaan ke? Cuma kerajaan bagi orang yang simpan duit dalam EPF untuk bawa keluar duit mereka. Tapi duit mereka yang save, mereka yang simpan. So you bagi mereka ambil keluar duit mereka sendiri. Bukan duit orang lain, bukan duit kerajaan, duit mereka. So you let them take out their own money. You kata, okay, sekarang kerajaan UMNO Barisan Nasional sudah berjaya. Rakyat sudah puas hati. Kita bagi dia ambil keluar duit 10,000, which is duit dia sendiri. Maka kita boleh kata itu satu tanda, satu contoh yang kerajaan ni berjaya. Bukan kerajaan gagal. There's nothing great. Ambil keluar duit EPF tu duit aku. Engkau bagi ambil keluar duit aku tu, engkau nak kata itu satu contoh, satu tanda yang kerajaan ni fantastic. Kalau nak betul meyakinkan rakyat dan menghadapi rakyat dalam satu pilihan raya baru untuk minta mandate baru, fresh mandate, buatlah dulu kerja, buktikan kejayaan. What is the success of this government? Other than bagi kita ambil keluar duit kita sendiri. Show us a success. Buktikan kejayaan kerajaan ini. Kerajaan sebelum ni gagal. Sebelum tu gagal. Sebelum tu pun gagal. 3 dah kerajaan gagal. Tapi kerajaan kita ni tak gagal. Sebab apa? Sebab kita bagi awak ambil duit awak sendiri keluar EPF. No, there's many more things that need to be done. Dan Perhimpunan Agung UMNO hari ni tak bincang pun betul-betul masalah rakyat. What's the long-term plan? Education system Malaysia ni haprak. Education system Malaysia ni backward. Tengok budak-budak UMNO duk komen dekat social media tu, malu. Budak-budak Melayu ni dah tak boleh berfikir. Isu tentang Islam, bergaduh, masih bergaduh. Laki bini cerai, anak ni hak siapa? Kalau bini agama lain, anak agama lain, maka kita kena lawan tengok siapa jadi hak milik kepada anak-anak tu. Tak selesai sampai hari ini. Orang bukan Islam cukup marah dengan orang Islam. Orang Cina, orang India cukup benci dengan Melayu. Sebab sikap dan perangai Melayu ni bongkak, sombong. Walaupun Malaysia ni boleh dianggap sebagai negara Melayu, tapi tidak semestinya kita ni bongkak dan sombong. Jadi perangai orang Melayu ni sudah dahsyat. Bukan macam 60 tahun dulu, 70 tahun dulu masa zaman merdeka. Orang Melayu ada budi pekerti. Malays had culture in the old days. Today Malays tak ada culture. The Malays are very rough, very arrogant. So banyak kita perlu adjust balik. Banyak kita perlu perbaiki. Dan semua ni bermula dari pendidikan, education. Di mana education system ni third world. Baik education dekat Afrika dan Latin America banding dengan di sini, di Malaysia. So there's a lot of things that need to be done. Kita perlu bukti dulu bahawasanya kerajaan ni menghala ke kerajaan berjaya. Walaupun kita masih dalam perjalanan, belum sampai lagi, but at least hala tuju kita, the direction kita pergi ni is towards a successful government. Barisan Nasional belum lagi bukti yang ianya kerajaan berjaya. Kerajaan Perikatan, Kerajaan Pakatan, kerajaan sebelum tu, kerajaan Najib Razak, semua yang dikata gagal, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya is still here. Masih wujud, masih ada. Kita belum lagi berubah. Whether kerajaan Najib ke, kerajaan Mahathir ke, kerajaan Muhyiddin Yassin ke, ataupun kerajaan sekarang Ismail Sabri Yaakob. What's the difference? No difference. Same shit, different day. Itu saja. So proof first kepada rakyat that we are a winning government. We are a successful government. And we offer ourselves to the rakyat to be re-elected as the new government.
Jadi orang UMNO ni, dia ingat semata-mata kerana duit EPF 10,000 tu cukup. We have done our service to the nation. No lah, you give me back my own money is not service to the nation. Buatlah macam di England. Yang bagi kita bantuan tu bukan duit kita sendiri, tapi kerajaan. Kerajaan membantu kita dengan beri duit kerajaan. Elektrik, gas, council tax dikurangkan. Dan winter ni kita dapat winter allowance oleh kerana sejuk musim ni, dan kita perlu pasang gas, pasang heater. Jadi kos naik. Kerajaan bagi balik RM1,000 duit kerajaan. Kita dapat bantuan sampai £6,000, iaitu RM50,000. Ada yang dapat £10,000 yang layak, iaitu RM50,000. Dah 3 kali dah kita terima bantuan semenjak COVID. Ada yang dah dapat £30,000, iaitu kat RM200,000. Hampir RM200,000 yang kita dapat bantuan kerajaan. Duit kita tak usik. Dan cara kerajaan nak membayar ni semua, of course lah, mereka terpaksa naikkan cukai. So kita bayarlah. Yang mampu terpaksalah bayar untuk menanggung orang yang tak mampu. That's how it works. A social system. Bukan nak kata socialist system, but a social system where the rich have to help the poor, which is sepatutnya dasar ekonomi baru yang sebenarnya yang dilancar tahun 70, dasar ekonomi baru, iaitu konsep payung. Yang kaya menjaga yang miskin. Tak buat pun, tak dilaksana pun. And then kita kata kita nak mandate baru dari rakyat kerana kita boleh kita kata wajar kita memerintah mendapat satu mandate baru. No, you don't deserve a new mandate from the rakyat. You have not proven yet you boleh membantu rakyat. What have you done for the rakyat so far? Other than bagi kita RM10,000 duit kita sendiri. So, I think UMNO ni sudah have lost the plot. Dah hilang hala tuju. And yang riuh rendah ni, kecoh dekat Perhimpunan Agung UMNO untuk nak bubar parlimen, itu kuasa agung. Bukan kuasa UMNO. Kena agung perkenan untuk bubar parlimen. Dan parlimen perlu 1 term 5 tahun. Bolehlah kita pendekkan 4 tahun kalau terpaksa. Tapi tak terpaksa. There's no reason untuk kita nak pendekkan session parlimen. Parlimen must go 5 years sampai tamat session parlimen, iaitu Jun tahun depan. Jadi alasan kita nak bubar parlimen supaya UMNO ni boleh berkuasa lebih kuat lagi. Parlimen is not about nak bagi seorang tu berkuasa. It's about menjaga kepentingan rakyat. We have an election for the interest of the rakyat, not for the interest of UMNO. Semenjak bila kita ada pilihan raya untuk kepentingan UMNO? Pilihan raya ni ialah untuk kepentingan rakyat. Kita ada 32 juta rakyat. Ahli UMNO 10% je. Only 10% rakyat Malaysia ahli UMNO. Dan dari 10%, rakyat Malaysia ahli UMNO tu, berapa persen saja yang nak pilihan raya? Bukan 100%. Sebahagian kecil. Jadi kerana 1% rakyat Malaysia, lagi 99% rakyat ni, terpaksa susah, terpaksa menderita kerana 1%. Semenjak bila 1% ni menentukan masa depan yang lagi 99%, itu bukan demokrasi. Jadi mereka cakap demokrasi tapi tak faham konsep demokrasi. So, UMNO ni has lost the plot. Hala tuju mereka ni dah sesat. It's agung who decides bubah atau tak bubah. And pilihan raya is not demi kepentingan UMNO, tapi demi kepentingan keseluruhan 30 juta rakyat Malaysia. It's not to serve you, a few people, is to serve the entire nation. Itu matlamat dan tujuan pilihan raya. So stop talking about
kerana kita kuat. Strike while the iron is hot. Because we are now strong, it's time to hold election. No. It's not because UMNO sudah kuat, therefore we must hold election. It's because we need to look after the interest of the rakyat, jaga kepentingan rakyat. Itu matlamat dan tujuan mengadakan pilihan raya supaya satu kerajaan demokratik yang menerima mandat rakyat boleh memerintah. That's the real reason. So I think diorang ni banyak kena balik sekolah, has to learn political science, has to learn the concept of democracy, the concept of parliamentary system of government. Mungkin diorang ni tak belajar ni semua masa sekolah. And this is the problem. Diorang semua bercakap macam orang jahil. Kejahilan sangat-sangat tinggi di kalangan bukan saja pengikut tapi pemimpin UMNO sendiri. Ignorant of the concept of democracy, parliamentary system of government, dan apa dia matlamat dan tujuan sebenar parlimen, dan kenapa kita adakan pilihan raya 5 tahun sekali. There is a reason. Ada konsep. Dia orang semua tak faham ni. And that's why they say a lot of stupid things. And dia nak suruh kita yakin dengan dia. Dia nak suruh kita yakin yang dia mampu memerintah. Apabila otak mereka sendiri buntu. They are brain dead. And they want to say, kita ni sesuai dan mampu menyelamatkan negara dan mentadbir negara. Hello. Let's not put the lunatics in charge of running the asylum. If we put the lunatics in charge of running the asylum, then the entire crazy becomes a nut house. The entire nation becomes a madhouse. Salam sejahtera.